Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, dengan izin, kerana ini bukan bahasa Melayu standard, adat biasa kita pakai, limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, dan buruk samo dibuang. Tuan Yang Dipertua, saya turut serta dalam perbahasan ini dan akan lebih menumpu kepada hal-hal yang dekat dengan saya, yakni hal yang berkaitan dengan pekerja dan perburuhan di negara ini. Ia semacam sine qua non dengan diri saya. Tuan Yang Dipertua, kita maklum bahawa jumlah tenaga kerja di Malaysia ini mencecah 13 juta orang. Secara lebih tepat, pada statistik September 2012 ialah 12,96 juta. Dan lebih daripada 50% atau 6 juta terdiri daripada pekerja-pekerja dalam sektor swasta. Tadi disebut oleh pembahas-pembahas terdahulu yang mengatakan bahawa bajet ini atau belanjawan ini mencakupi seluruh umat di negara ini. Saya berselisih pandangan sedikit mengenai hal tersebut. Sepanjang yang saya tahu, dalam ucapan bajet ini, kecuali pada para 71 yang sedikit disentuh mengenai pekerja swasta, itu pun berkaitan dengan rawatan kesihatan, yang mana memang mereka ini merupakan pencarum kepada perkeso. Jadi bukanlah sesuatu yang agak luar biasa sepanjang mengenai para 71 tersebut. Tuan Yang Dipertua, heboh diperkatakan bahawa gaji minimum akan dilaksanakan pada tahun 2013. Tetapi baru-baru ini kita diberitahu bahawa terdapat lebih daripada 4,500 majikan yang memohon supaya pelaksanaan gaji minimum ini ditangguhkan. Ini seperti kata pepatah, rumah siap, pahat berbunyi. Artinya, Majlis Konsultasi Gaji Negara telah pun membahas, membincang dan merumus hal ini. Apakah tidak diambil kira pandangan-pandangan seluruh, termasuk juga majikan-majikan yang saya sebutkan tadi. 4,500 ini bukan kecil. Ini satu angka yang sangat besar. Di Korea Selatan, Tuan Yang Dipertua, apabila diperkenalkan gaji minimum, ada majikan yang mengadu tidak mampu untuk melaksanakan. Pemerintah di Korea menyatakan kalau tak mampu, lebih baik tutup saja bisnes. Tuan Yang Dipertua, gaji pekerja sudah pun disahkan sebagai rendah. Dan ini bukan kata saya. Ini dikatakan oleh Bank Dunia. Bank Dunia menyatakan bahawa dalam 10 tahun, kenaikan gaji hanyalah pada kadar 2,6%, dan dibandingkan bahawa produktiviti naik pada kadar 6%. Ini disebut 6,7%, minta maaf, disebut dalam ucapan Perdana Menteri pada 30 April 2012 menjelang 1 Mei, dan pada malam itulah pengumuman dibuat berhubung dengan pelaksanaan gaji minimum. Tuan Yang Dipertua, kalau ditangguhkan lagi, ini berarti kita mendorong pekerja-pekerja di Malaysia berada di bawah paras kemiskinan
yang sudah pun ditetapkan atau dinyatakan oleh Kementerian Sumber Manusia bahawa lebih 34% pekerja bergaji RM700 sebulan. Perkara kedua yang saya ingin sentuh ialah selain daripada gaji minimum ini adalah mengenai cost of living allowance dengan izin ataupun allowance biaya hidup. Artinya katalah ada pekerja yang gajinya 950, dia sudah tentulah tidak akan termasuk dalam kumpulan yang mau dinaikkan kepada gaji minimum. Bagaimana kehidupan mereka ini? Sebenarnya cost of living allowance ini atau allowance biaya hidup ini bukan perkara baru. Di zaman Allahyarham Tun Razak, waktu krisis minyak tahun 74, sudah pun diperkenalkan apa yang dipanggil Special Relief Allowance atau allowance bantuan khas. Walaupun secara relatif jumlahnya kecil, tetapi yang penting adalah ada ikhtiar dan usaha pemerintah untuk memperkenalkan allowance tersebut. Saya ingin cadang kepada pemerintah yang ada ini supaya memperkenalkan apa juga nama sekalipun, yakni satu allowance untuk membantu golongan pekerja yang berpendapatan rendah. Perkara ketiga adalah mengenai umur persaraan minimum. Walaupun saya telah menyatakan sewaktu pembentangan rang ini di Dewan Yang Mulia ini, iaitu saya tidak bersetuju dengan perkataan persaraan itu kerana kata dasar persaraan itu adalah syarat. Sedangkan bagi pekerja dalam sektor swasta, tidak ada siapa yang menyara mereka kecuali diri mereka sendiri. Kalau pekerja dalam sektor awam, ya, kerana mereka akan menerima pension. Ini pun sudah menjadi isu di mana dikatakan bahawa pelaksanaan umur persaraan minimum ini hanya akan berlaku pada pertengahan tahun 2013. Saya mohon Kementerian supaya lebih serius dan lebih peka apabila mengemukakan sesuatu rang undang-undang dan mewartakannya, hendaklah melaksanakannya dengan segera. Tuan Yang Dipertua, satu hal yang menjadi isu kepada pekerja-pekerja adalah mengenai kes-kes tuntutan yang tidak dapat diselesaikan oleh mahkamah. Dalam kenyataan yang dibuat oleh Menteri Sumber Manusia baru-baru ini menyatakan bahawa lebih daripada 31,000 kes runding damai yang tidak dapat diselesaikan, dan 10,000 kes ini tidak dirujuk ke mahkamah. Tuan Yang Dipertua, ini bermakna bahawa 10,000 lebih pekerja-pekerja dinafikan hak mereka. Mereka dipecat, mereka dibuang kerja, tetapi akhirnya kes mereka tidak dirujuk ke mahkamah, walaupun Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia telah membuat beberapa penjelasan mengenai hal ini. Tetapi hal yang nak saya sampaikan, Tuan Yang Dipertua, ialah mereka tidak dirujuk ke mahkamah perusahaan, dan oleh hal yang demikian tidak ada ruang bagi mereka kecuali kalau mereka membawa kes ini untuk semakan kehakiman atau judicial review yang belanjanya agak mahal dan mereka tidak mampu melakukannya. Oleh hal yang demikian, kita minta supaya Menteri mencari kaedah yang lebih baik dalam menangani kes-kes macam ini. Sebab sekarang ini kuasa yang ada adalah di tangan Menteri. Apabila seseorang dipecat, dia boleh memfailkan kes di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1997, dan kemudiannya mesti diadakan runding damai, dan akhirnya fail yang mengadu akan sampai ke meja Menteri. Menteri boleh sama ada merujuk atau tidak.
Dan daripada apa yang berlaku sekarang ini, Menteri tidak perlu memberikan alasan sama ada merujuk atau tidak sesuatu kes tersebut di bawah kuasa yang ada pada beliau sesuai dengan Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Perkara kelima yang berhormat Tuan Speaker, Tuan Yang Di-Pertua, ialah mengenai pampasan atas kes yang dirujuk ke Mahkamah Perusahaan. Sekarang ini, di bawah jadual kedua Peraturan Perhubungan Perusahaan tahun 1997, Menteri berhak untuk mengadakan satu peraturan, dan peraturan ini telah dipakai sejak tahun 2007, yakni had maksimum pampasan jika seseorang pekerja itu dipecat di mahkamah ialah 24 bulan. Artinya, kalau gaji saya RM1,000, saya cuma dapat RM24,000. Walaupun kadang-kala kes saya mungkin memakan masa sampai 3 atau 4 tahun. Maksimum itulah yang digunakan. Ini menjadi satu hal yang berat bagi mereka yang menunggu keputusan-keputusan mahkamah tersebut. Apa yang kita cadangkan kalau boleh, supaya pihak kementerian mengkaji semula hal ini dan mengembalikan hak memutuskan ini di bawah Seksyen 30 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1997, di mana mahkamah, sama ada yang di-Pertua ataupun pengerusi mahkamah, berhak untuk memutuskan apa yang dipikirkan layak dan wajar. Sebab kalau berterusan begini, akhirnya nanti dibimbangi pihak majikan akan menggunakan kaedah ini. Apalah sangat bagi majikan untuk membayar RM24,000 kalau misalnya orang yang dibuang itu atau dipecat itu adalah orang yang aktif dalam gerakan kesatuan pekerja dan sebagainya. Dan ini sudah pun berlaku, Tuan Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, perkara ke-6 yang nak saya sampaikan pada petang ini adalah mengenai tuntutan pengiktirafan di bawah Seksyen 9 Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967. Proses sekarang ini sepatutnya lebih cepat menjadi lebih rumit. Kalau dulu sebelum pindaan dibuat, bahawa penentuan pengiktirafan itu boleh dilakukan secara dua kaedah. Pertama, semakan keanggotaan. Kedua, menggunakan undi sulit. Yang jadi hal sekarang ialah undi sulit. Artinya, apabila sesebuah kesatuan pekerja mengemukakan tuntutan pengiktirafan kepada syarikat, maka syarikat sama ada terus memberi pengiktirafan atau mencabar apa yang telah dituntut oleh kesatuan tersebut, dan berlakulah proses yang dikatakan undi sulit tadi. Yang jadi hal ialah kertas undi untuk bersetuju menyertai union atau tidak, kesatuan atau tidak, bukan dikira undi dalam peti, tetapi diambil kira tarikh kesatuan yang berkenaan mengemukakan tuntutan itu. Kadang-kadang ianya memakan masa 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Dan dalam proses tersebut ada yang telah meninggalkan perkhidmatan, ada yang meninggal, berpindah dan sebagainya. Tetapi bagi maksud mengira jumlah undi yang menyokong atau tidak, ianya menggunakan senarai pada tarikh kesatuan pekerja mengemukakan tuntutan kepada majikan. Cadangan saya, Tuan Yang Di-Pertua, ialah hal ini harus dikaji semula dan mohon kementerian menggunakan kaedah yang lebih mudah, iaitu mengira undi yang ada di dalam kotak undi, bukan mengambil senarai daripada pangkal apabila kesatuan mengemukakan tuntutan pengiktirafan. Selain itu adalah mengenai kertas undi. Perkara ini telah dibincangkan banyak kali dengan kementerian, tapi nampaknya tidak ada perubahan